HTML5. Before this, HTML4. Okay. Specify the structure and content. The HTML is a structure. The structure and then content of document that are displayed in the web browser. Okay. Cover more specified HTML technique. So the basic yang basic kita akan tengok dulu, and then kita akan cover sedikit yang dynamic punya. So table which bracket ni, okay, ada tanda seruan and then dia punya nama. Dia ada the interpreter, dia tak read, okay, dia tak translate. Tu maksudnya. Okay, start tag and end text. Dalam HTML dia mesti ada start and then dia ada end. Okay. So example here HTML, start dia tak ada slash, end dia ada slash. Majority code dia ataupun tag dia mesti ada open and close. Saya masa saya belajar dia panggil open tag and then close tag. Dekat dalam HTML ni dia punya notes dia tulis start text and end text. Okay, sama je konsep dia, tak ada beza sangat. So the terms, okay, dia simplifykan term dia, start mula, ini tamat. Saya masa ni open dia punya HTML tag and then close the tag. Okay, same. There are several so-called void element that do not have end. Okay, beberapa tag yang tidak ada end. Okay, dia tidak ada end text. Contoh macam BR, break, page break, dia tidak ada end text dia. Okay, each attribute has a name and value separated by the equal sign. Nilai dia akan separatekan dengan equal sign. So dalam ni, yang ini hanya coding. Kalau you nak tengok, okay, saya tunjukkan, boleh tak seberapa type ni? Ataupun, kalau nak test ini, you just go to W3 School. Saya sharekan this one. W3 School. Kat sini ada macam-macam teks yang kita boleh copy ataupun code yang kita boleh copy. Go to your HTML, learn HTML. Boleh nampak ni? Boleh. Boleh? Semua follow? Okay. So HTML ni there is dia ada first example. You can click try it yourself. Kalau you nak test dekat dalam application ni, you can type anything here and then test it before you copy and paste the code in your document, HTML document. Okay, ni, you test, you run, and then you get the result here. You already see my say this text, okay. So you run this one, you will get the output here. Okay, boleh tak semua orang masuk ke sini dulu tengok, and then this one is here. The first is document type, document declaration. Kalau kita perhatikan nota tadi, document declaration type. And then dia ada header, dia ada body. See? Tolong perhatikan dia punya penyambungan. Biasanya saya akan buat dia ada tag di sini. Sebab apa? Sebab kita nak detect yang ini adalah sambung dengan yang ni. Yang ni dengan yang ni. Okay, jadi saya tagkan yang ni satu. Jadi ini title ni berada di dalam header. Title akan keluar di mana? Di atas. Okay. Di atas page tu dia akan keluar dekat dia punya title. Okay. And then close body and then close HTML. Ini adalah basic. You can test, you can test and write anything here. This is my website, for example. Web page. And then you click run, dia akan appear here.
You can put your name here. Okay, you run, you'll get here. You can duplicate or copy this one. Okay. Change whatever code here. Boleh tak test? Can you test it? Ada persoalan tak? Ada siapa-siapa yang ada masalah? Tak ada? Ada masalah tak? Tak ada lagi. Okay. So sekarang ni saya nak buat apa tu? Saya nak you copy ni untuk jadikan dia you punya document file untuk HTML. Just select this one. Okay, copy. Okay, now saya stop ni dulu. Saya kena share the whole screen. Dan hari ni kita akan masukkan dalam kita punya server. Kalau boleh kita cuba masukkan server. Okey, nampak Saya akan ambil Notepad++. Open your Notepad++. Okey, dia tak boleh buka kat sini, kena pergi sini. Boleh nampak tak screen? Ni kalau dia nak upgrade Notepad kadang-kadang dia nak upgrade, it's up to you, you want to upgrade or not. Tapi dalam masa sekarang ni saya tak upgrade sebab kita tengah running class. Nanti dia akan jadi, dia kena download dulu. Okey. Boleh nampak ni? Ni slow pula. Okay, this one, the file has verified another problem. Okay, tak apa. Ini saya tak nak buka lah. Saya nak tutup semua ni. No. So, ini saya punya file coding saya yang saya buat. Okay, boleh tutup semua sekejap. File, select, close all. Okay, so ni saya buka new file ni. New file, saya pastekan kod tadi kat sini. Okay, saya nak minta semua orang buat lepas ni. Okay, now dekat sini, tolong beri perhatian dekat sini, you need to change the language. Make sure that the language is HTML. Okay, once you change, you can see the link. See, nampak dia punya ni? Dia akan bagi tahu ini ada tag. Kalau katakan you tak ada tag kat sini, dia mixing kat sini, you klik dia tak akan jadi macam ni. Okay, jadi kita akan nampak, kita akan nampak ada error atau tidak berdasarkan pada color yang dipaparkan kat sini. Okay. Saya beritahu tadi, ada yang tidak ada close tag. Contoh dekat sini BR tadi Okay, /BR. Yang ni dia tak ada close tag. Dia open saja. Ataupun dia close saja, salah satu. Boleh tak saya guna BR saja? Okay, kalau nak test boleh test kat sini. Contoh sini saya masukkan BR. BR. Saya run ni, apa jadi? Berak tu akan turun di bawah. Okay, kalau saya masuk slash, apa jadi? Sama saja, tak ada beza. Boleh faham tak maksud dia? Dua-dua tu memberi output yang sama. That means, yang ni either one. Whether you use the open tag
ataupun start tag or end text is the same dia punya efek. Efek dia sama. Okey, boleh tak semua orang hasilkan satu file ni dulu? Okey, letakkan nama title page, letakkan title page you, my website ataupun your name lah. Rashidi page contohlah, website. Okay, and then save. Dah masuk ni, okay, save. Pastikan language dah betul, and then save your file. Okay, this one you need to remember when you want to save your file, make sure that you put in the correct folder. Okay. Okey, dekat sini saya letakkan dalam saya punya drive D. Okey, saya letak dalam drive D. Okey, komputer saya akan jadi slow Okey, dalam drive D ni saya ada subjek MKS 1053, saya dah createkan nota yang ni. Okey, saya create satu folder latihan. Okey, saya masukkan dalam latihan. So dalam latihan ni saya buat lab 1. Okey. Dalam lab 1 ni saya akan masukkan alamat silap. Okey, saya dah tersilap masuk. MKS dalam latihan. Okey, saya masuk dia dekat luar ni. New one, okey. Saya save as balik. Saya save as. Okey, file tadi yang sama saya save. Saya nak masukkan dia dalam lab 1. Nama file ni, saya nak tukar nama file dia. Nama file dia apa? Index. Okay, saya tak letak HTML kat belakang tu sebab dia automatic akan save as type bawah ni. Kalau tak ada save as type ni, kena type .html. Okay. Kalau ada, Notepad++ akan automatic masukkan HTML kat situ. Jadi tak perlu masuk lah. Kalau tak ada yang ni, ataupun dia tak buat, kita kena buatkan dia secara manual. Okay. Saya save dia dalam lab 1. Okay. Now sekarang ni saya pergi ke folder tadi. Mana saya ni lab 1? Ni lab 1 dalam lab 1 ni saya double klik yang ni. Baik, dia keluar. This is my page. My name is I'm from Tanjung Malim. And then dekat mana header? Dekat mana kita punya header? Okay, header pula, title. Okay, saya keluarkan dia supaya kita boleh nampak. Mana title dia? Kat mana title kita? Title tu akan appear di sini. Di atas ni. Rashidi website. Nampak Kalau buka sini, kita ada title kat sini. Kalau you tukar kat sini. Okay, you save. You reload yang ni. Dia akan keluar version tu. Boleh faham? Saya nak you dapatkan dulu dia punya location. Kat mana benda tu berlaku. Ada persoalan tak? Any question? Any question? Ada apa-apa persoalan? Boleh tak ni? Boleh Doktor. Boleh, okey. Yang dekat bawah ni boleh ke tak boleh? Kat bawah ni tidur pula ada. Boleh. Boleh, okey Boleh. Okey, nanti saya akan turun tengok. Boleh ke tak boleh? Tak boleh ni siap dia. Kita tarik telinga dia sekali Okey. So yang first step yang ni dah siap. Okey, dah dapatkan file yang ni. Perhatikan ni file ni. Okey, now sekarang ni saya tak nak go through detail semua sekali nanti. Sebab kita akan buat practical nanti. Okey, saya back balik pada kita punya slide. Mana slide? Okey, sini. Ni yang ni tadi ni. Ni this is the basic. Boleh? Okey, now kita pergi yang seterusnya. Okey. Dalam HTML ni perhatikan dia ada header, dia ada body. Okey, saya buka balik ni. Rahsia header
ada dua komponen utama dalam HTML. Ini teori lah. You kena faham, you kena ingat. Dalam HTML, dalam satu file HTML, bermula daripada open tag HTML ataupun start tag HTML sampai end dia, ada dua komponen besar. Okay, dua komponen yang besar ni, apa dia? Itu dipanggil header dan body. Okay. Header tak boleh berada di dalam body. Sorry, saya dah kecil. Header ni tak boleh ada dalam body. Okay, jadi dua komponen ni, yang ini adalah untuk declaration saja. Header digunakan untuk declare, untuk link dan sebagainya. Body is what you see on your browser, in your browser. When the compile, the interpreter translate, they will translate all the bodies in your browser. Okay, apa yang di type sini semua akan keluar dalam browser. Itu body and header. Okay. So here maka content text that represent the content of document and element of specific document structure and meanings. HTML element includes the head section, ada dua, and body section. Just inform you just now. And then these two section have their own element. Yang ni you all kena kenal pasti betul-betul siapa duduk di bawah header, siapa duduk di bawah body. So the other element, the other text. Okay. The header section contain information about HTML document such as character sets. Character set ni UTF. Biasa yang kita gunakan UTF 8. So now the UTF, the character set was upgraded into UTF 16. Kita dah ada 16. So your database, saya setkan dia 16. That means you can use UTF 8 and UTF 16. But you cannot use UTF 64. Okay, 16 boleh, tapi 64 you tak boleh pakai. Kalau you pakai you punya coding menggunakan character set 64, ada certain element ataupun character yang tak akan wujud dalam you punya page. The most popular character encoding schema for the web is 8. Okay, ini yang very basic. Okay, that the page used which help the browser determine how to render the content and the title. So the character ni akan membantu your browser actually. Okay. The head section also contains specific document formatting instruction called CSS. If you want to use a CSS, you need to declare in the head section. Okay. And then client-side programming called script for creating dynamic web page. So in the header section, they have two other components, CSS for the style, and then the script for making your web page dynamic. Okay, the body section contain the page content which the browser display when the user visit the page. So when the user click your website, they will see only the content in the body. So any mistake, any misspelling, anything wrong with your content, it will appear on the user browser, right? It will display on the user browser. Okay, clear? So remember, ada dua HTML, ada dua section. One is a header, one is a body. Okay. So title element, the title element called ini tadi saya mention, you letak dekat atas title element in the header, dia akan appear on the top dekat you punya title bar. Okay, kalau kita tengok tadi, dia appear dekat kita punya title bar ni, this one Okay, Rashidi website version 2, local or share file. Okay, yang itu dekat title bar. The header element is also nested, dia boleh nested dalam tu So enclosed in the HTML element start and end. Di dalam, dia nested di dalam. The title element nested dalam header. Maknanya title dia mesti close kat sini. Make sure that once you has open, they must have the close. Dia tak boleh open, close dekat bawah. Ini benda yang kena faham. Sebab dia adalah dalam satu pair. Dia berpasangan. Dia bukan berasingan. Okay? Kena faham yang tu. Bila jumpa title, dia mesti jumpa dia punya end title. End tag bagi title.
Kalau jumpa header, dia jumpa title, title punya end tag dulu, lepas tu baru dia jumpa end tag bagi header. Yang ni kena ingat dan kena faham benda tu sebab dia mesti close. Sebelum dia tak boleh close bersilap. Dia mesti close dalam dia punya nested. Okay, title ataupun browser punya title bar ataupun tag which a page is displayed, and also the text identifying the page when user add the page to their list. Title title apa dia, so dia boleh nampaklah tajuk tu kat situ. Kalau tidak, dia akan jadi empty kat situ. Search engine use the title for indexing purposes and when display result. Ini satu lagi kegunaan title ni bila searching. Okay. Search engine akan guna title ni untuk apa? Untuk masukkan dalam dia punya index database. Kalau kita tak ada, kita punya page akan sukar dicari dalam internet. Okay. Okay, heading. HTML provide 6 heading. Ada 6 heading. You can test this one later. Okay, masuk je heading 1, 2, 3. You tengok the difference. Dia ni. Okay. Is success heading element H2, H3. Ini by default. Ni by default dia memang dah sediakan heading ni. Okay, kita boleh tukar tak? Kita boleh tukar menggunakan CSS. We can declare, redeclare the heading and change the setting or the colors and the size of the font in the CSS script. Okay, H define the most important heading. H6 define the least important. Jadi lagi besar yang penting, yang kecil itu kurang penting. Ini biasalah. Okay. And then there is a comment. Okay, comment ni penting semua programmer khususnya. When team members, you need to add the comment. So your name, date and time, your name and date and time, and then what you are changing in this code. Jadi it's a notes for everyone when they see, okay, I know this one, CD has changed it. Okay, so if any problem, we can refer to the person who changed the code so that we can easily solve the problem. Okay, kalau tak ada, then dia akan jadi masalah besar lah. Sebab kita tak tahu siapa tukar dan what is the purpose dia change the code. Then we in a big trouble. Okay, nak trace balik memang letih. Okay, so remember, biasakan. Saya tahu ramai programmer. You ask me, masa saya jadi programmer dulu pun, I never put the comment. Malas sebenarnya. Kita rasa malas nak letak. Tapi when they have a problem, then baru menyesal. Rugi saya tak letak komen. Apa saya buat kat sini? Kenapa saya tukar benda ni? Kenapa saya tukar variable dia? Kat mana dia link? Masa tu baru nak cari balik. And they're taking a lot of time. Okay, to troubleshoot and to solve the problem. So, good practice, you need to put a comment in your code. Boleh baca lah, style dia, ems, emphasize tag, macam bold juga lebih kurang. Bold pun dia ada juga. It's up to you to choose. Dia lebih kurang sama, ada perbezaan sedikit. Okay, itu saja. So you boleh masuk and then boleh test after this. Kita dah ada satu file tadi, kita akan masukkan kat situ. And then text formatting style, setting the style of an. So kita ada text style properties value. Ini apa nama name text tu, and then this time contoh tag name apa dia? Okay, saya back name dia adalah heading H1. Okay, so back here tag name dia H1. Style apa guys?
You change the color here, blue. Okay, I change to yellow. Okay, yellow. And then need to save. Remember to save the file before you display. Okay, clear? Dan ni kalau kita nak tukar style, kita boleh tukar warna dan sebagainya. Alignment, font ni pun kita boleh tukar dan sebagainya. Okay, boleh masuk. Kalau kata kita ada banyak, kita masuk column ni, semicolon. Contoh dekat sini saya nak masuk, apa lagi satu, saya nak masuk text alignment. Okay, di sini saya masuk yellow, saya masukkan semicolon. Ini biasa dalam programming. Habis satu line of code, dia ada column di sini. C programming, you have learned that last semester in C programming is used the same. So dekat sini pun sama, text, masukkan text, line, okay, sorry bukan equal, colon, okay, colon, okay, center. Saya nak dia berada di tengah. Okay, saya savekan dia. Okay, saya buka saya punya ni. Okay, saya reload. Dia ada dekat tengah kan? Nampak ni? Oh, sorry. Warna putih. Saya kena tukar warna color dia green. Okay. Save. Boleh tak yang di bawah sana tu jalan ke tak jalan? Saya tak nampak sini. Ada masalah? Okey ke tak okey? Okey ke KO? Boleh, ada persoalan Kalau ada kena ada tak ada Okey. Ada masalah. Okey, kita proceed seterusnya. Ini style. Kalau you nak tukar style apa-apa, ini reference Okey, and then dia ada CSS. Okey, ini cascading style sheet Okey, color properties. Okey, ni dia bagi tahulah CSS Blue yang tadi saya tunjuk example, saya sudah ada. Okey, kalau you nak besarkan dia punya ni, you masukkan apa-apa kat sini, dia ada kat sini. Okey, yang ni asal, yang ni yang baru. Kalau kita tambahkan style dia. Okey, kalau kita besarkan dia punya font size, sampel kat sini ada Okey, you boleh rujuk ni. Center, kalau kita centerkan dia. Okey, center paragraph, dia akan jadi ke tengah. Macam saya tunjuk tadi, alignment ni, dia panggil alignment. Align text, jadi alignment dia. Okay, and then link. Okay, now kita pergi pada link. Dia ada satu anchor dekat sini A. Kita nak link ke UC. Okay, boleh? So saya ambil anchor dia. Okay, saya nak ambil satu kat sini, saya letak kat bawah ni. Okay, dia mesti ada kurungan ni A dulu. Okay, kalau kata you tak nak buat dekat sini, tak apa, boleh pergi kepada kita punya apa? Kita punya HTML try ni balik. Sini nampak ni Saya boleh copy tak ini? Boleh copy yang ni tadi. Copy yang atas ni. Okey, saya lebih suka you pakai kat sini sebab you boleh tengok terus dekat sebelah ni. Okey, kalau coding you kena buka satu-satu. Tapi eloknya masa saya belajar dulu tak ada benda ni, kita pakai yang itu memang kita akan faham. Ni baik. Dia akan dapat effect. Okey, now sekarang ni kita nak masukkan apa? Anchor. A. Huruf A. Okey, back balik pada saya punya notes tadi. Yang ni href hyperlink reference. Okay, space href, right? Okay, href equal ni double quote ni kena masukkan dulu. HTTPS mesti menggunakan S, secure socket, www.upsi.edu.my. Boleh? Okay. upsi.edu.my. Lepas tu ada slash kat belakang dia. Salah. Tadi saya tak kat mana? Sorry, saya tak kat sini. Okey, sini ada slash kat sini. Lepas tu saya masukkan dia punya ni. Close ni. Close tag ni untuk anchor ni dia ada close dekat sini, kecil ni. Lepas tu ini close tag anchor. Okey. Okay, salah. Sini. Sorry. Kat sini.
Okey, saya masukkan yang ini dulu. Sebab apa? Saya nak tutup dia. Lepas tu saya type UPSI, saya buka semula, saya letak /A close. Sorry, saya tertinggal. Yang ini sepatutnya berada di sini, di dalam ni. Okey, baru dia betul Sebab A dengan A ni. Okey, saya save. Okey, kalau kata saya nak test dekat dalam saya punya W3 School, saya hanya copy ni, pindah ke dalam W3 School saya ni. Saya letakkan dia dekat bawah ni. Okey, home. Okey. Okey, saya run dia. Sebab opsi ni, dia keluar link ni. Okey, kalau perhatikan sebelah bawah kiri, bawah skrin you ada kiri, dia akan tulis nama URL. Boleh nampak tak? Tengok sini tengok sini dekat cursor saya ni. Boleh nampak tak dekat cursor saya ni? Sini Saya movekan cursor ke sini, saya akan nampak di sebelah kiri tu. Apa dia? Nama link tersebut. Di depan ni you hanya nampak apa? You hanya nampak nama dia, tapi link dia dekat bawah ni. Klik. Ini tak boleh lah. Sebab dia refuse dalam jenis sistem, dia tak benarkan. Kita tak boleh tengok. Tapi, kalau you pergi ke sini, you save yang ni. Okay, you buka you punya browser ni. Okay, saya reload. Dia keluar opsi. Saya klik. Dia akan buka opsi punya page. Dengan syarat ada internet lah. Kalau tak ada internet, dia tak buka juga ni. Slow kita punya ni. Okey, nampak Okey, saya back balik. Okey, ada persoalan tak ini? Tak ada. Okey, tak ada, saya terus proceed Ni clear. So target attribute ni dia panggil Okey. Untuk link Okey, hyperlink target ni dia ada dua pula. Kita boleh letak blank ni. Blank ni maknanya dia buka new page By default, the link page will be displayed in the current browser Windows. Okay, you change this. Kalau you nak pop up dia keluar pada Windows yang lain ataupun tab, you need to put a target. Okay, target attribute specify where to open the link document. Ni, the target attribute can have one of the following values: self default, blank, open, parent, open the document in the parent frame. Ni kalau you nak buka dalam frame, you guna frame Okay, top, open the document on the full body of the Windows. Ini you boleh test keempat-empat ni masa you buat nanti. You test satu blank, you test satu self, satu parent, satu top. Self ni sebenarnya kalau tak letak apa-apa, dia akan jadi self lah. Default dia self dalam dia punya browser yang sama. Okay, you test in your coding nanti Okay, next terusnya link hyperlinks use an image. Ni kalau kita nak link dengan image, sama konsep dia. Image ni, okay. Kita nak link dalam image. You can see the A first. Nampak tak dekat mana A? A dengan A. Itu yang saya kata tadi, nested. Image berada di dalam image. Lepas tu dia ada close tag bagi A. A open tag, A close tag. Kena remember nested. Nested apa dia? Kat sini kalau katakan saya nak masuk, tapi kena ada image tu kat situ lah. Contohlah kita pergi dekat kita punya ni, kalau dia ada image kat sini saya buka yang lain. Contoh dekat sini kita ambil satu elemen untuk image. Image ni. Kita buka satu example kat sini. Kita run dia, kita akan nampak image. Okey, image ni nampak ni. So dekat sini. Let's say kalau katakan saya nak masuk image ni dalam server you perhatikan source dia dalam server. Dia tak ada HTML dan sebagainya. Boleh tak saya ambil image dekat luar? Boleh. Okey. Contoh saya ambil satu image search saja. Logo. Upsi. Yang berada di luar. 100 tahun. Okay. Kita ambil satu logo opsi yang berada di luar. Where the logo is, tengok dekat mana dia letak logo tersebut, kita ambil address ni. Contoh ini. Saya nak ambil opsi punya logo ni, saya nak copy address. Nampak Save, copy link address. Boleh tak? Buka dia dekat dalam you punya browser ni. Enter. Nampak dia keluar ni. Image ni. Satu ketul ni semua sekali. Image ni semua. Oh, dia keluar semua image yang ada. Okay, kita tak nak ambil semua, kita nak ambil satu je.
Boleh tak kita display satu saja? Oh, tak boleh. Dia akan terus pergi kepada opsi punya logo. Ni tak boleh. Dia akan keluar semua ni. Jadi maknanya dekat sini dia letak list semua sekali. Boleh tak kita keluarkan satu? Boleh. Okey, ini link nak letak dekat dalam try it. Ni. Boleh follow boleh follow URL tukar yang ini, logo ni. Saya letak dekat sini. Run. Nampak tak? Dia boleh baca tak? Dia boleh baca. Sebab apa? Sebab dia ada HTTP ni. Ini yang saya masukkan. Dia adalah public content. So kalau kita masukkan keseluruhan ni. Saya ambil yang ni semua. Saya masukkan dalam saya punya file. Kan dia sebagai link href ni. Href ni. Apa saya perlu buat? Apa yang saya perlu buat? Perhati yang tadi ni, kalau you perhatikan ni. Perhatikan balik kita punya slide tadi. Okey, dia kata apa? Href ni nama HTML tu. Nampak? Kat mana dia letak benda ni? Mana dia letak? Okey, saya tunjukkan balik Kat mana dia letak yang ni? Ini link dia. Nampak link yang ni. Jadi kat mana? Dekat dalam opsi ni. Apa saya perlu buat? Saya hanya perlu pindahkan ni. Pilih opsi ni, saya letakkan dia di bawah ni. Ini close tag ni. Ini adalah close tag bagi. Sekejap, saya besarkan dia. Ini adalah image. Okey, image dia tak ada close tag. Dia ada open tag saja. Ini image. Lepas tu ini dia punya. Okey, kalau saya buang ni semua. Boleh tak saya buang? Boleh buang, tak ada masalah. Saya buang ni, bermaksud dia akan ambil image tu size sebenar. Okay. Save. Okay. Lepas you save, you pergi kepada you punya browser tadi, reload. Baik, nampak dia keluar terus. Saya klik, dia pergi kepada opsi punya. Okay, boleh tak? Boleh dapat tak? Boleh, Doktor. Boleh, okay. Saya terus. Yang ni you boleh masukkan yang lain. You ubah swipe, you masukkan yang lain dekat situ. Hyperlink mail tu pun sama juga. Send email ni, dia akan buka kita punya mail. Link to email address. Ini dengan syarat dia ada application. Mail tu dia akan buka application. Dia bukan dalam coding. Ini semua bukan dalam coding. Dia load saja application yang ada dalam komputer kita. Okay. Okay. And then button pun sama. On button, document location default ni dipakai ASP. Okay. Essence script ni. Okay. Dia gunakan ASP untuk buka. Boleh test, boleh, tak ada masalah. Copy dia punya teks ni, masukkan dalam you punya ni. Ataupun kalau kita nak mudah, boleh pergi test kat sini. Kat sini dia ada button. Ada tak button sini? Tak ada. Button dia akan gunakan JavaScript. Button dia gunakan JavaScript. Ni, script document. Oh, okay, sorry. Saya buka balik ni. Digunakan on button. Ini JavaScript. Ini dia guna ASP. Okay. Dia tak ada. Dia link saja. Maksudnya dalam HTML, dia akan ambil daripada coding yang lain. ASP, Action Script. Okay. JSP, JavaScript. Okay. Dia kena tengok dia punya default yang ni yang digunakan apa. Okay. So, sama je lah. Button tu kita boleh gunakan yang ini. Kalau kita nak gunakan JavaScript, kalau tak, kita mungkin gunakan script yang lain lah. Yang tadi itu contoh dia bagi ASP. Okay. Dia berbeza sedikit lah. Okay. Ni ASP. Action Server Page. Betul lah. ASP. Okay. Selesai tadi. Link. Okay. Now image. The most popular image format. Ini format image yang ada lah.
Okay, you can create image using specialized software kalau you nak create image tersebut. Okay, kalau you nak guna, you boleh search online, dapatkan yang free. Okay, make sure that when you search image in the internet, make sure that it's a public image. Okay, it's declared in the public image, not the personal image, personal page. Jangan ambil kat situ sebab apa? Sebab personal is not a public, dia private. Jadi kalau kita gunakan, kalau katakan, let's say katakan dia membawa keuntungan kepada kita, the owner of the image can sue you. Dia boleh saman. Kalau you jual image tu, dia mendatangkan keuntungan pada you, and then the owner, dia boleh sue kita. Sebab apa? Dia boleh buktikan dia punya, and then dia akan sue kita. Itu yang kena berhati-hati. Tapi kalau you search, dia keluar public domain, maknanya orang tu bagi free, siapa-siapa nak guna. Okay, kalau private, dia akan pergi pada page private. Then be careful when you use that images. Okay, it's a private, it's a personal or public copyright. It's not a private copyright, not a public copyright. Okay, all this one is a type of image. JPEG, okay, dia ada PNG. Normally we are using a PNG and JPEG. Okay, dia ada lagi BMP dan sebagainya. But try to minimize the size of the images. Okay, ini macam tadi kita dah tengok link image tadi. Okay, you use the image, and then dia tak ada close tag. Okay, image are linked to the page. Dia bukan insert in the web page, but it was linked to the page. Maknanya image tu must be in the server. For example here, dia akan link dalam server kita. But this one, the link outside the server, di luar server. Sebab tu dia ada HTML, HTTPS. Macam kita buat ni, HTTPS, image 1 tahun berada dalam server UC. Okay, dia bukan berada dalam komputer saya. Boleh, saya harap semua clear ini. Okay. Next, masih lagi image, kita boleh adjust size. If you want to adjust the size, gunakan style. So you can do it. Dia ada ALT is alternatively. If your image is not appear, they will come up with the text. Bawah ni ada tak? Dia tak ada tunjuk kat bawah. Sepatutnya dia, kalau image tak ada, ni mestilah description of the image. Okay, jangan letak gambar saja macam tu. People understand what the image is about. Okay. And then image background. Ini satu lagi lah yang biasa kita akan gunakan dalam background image properties. The background can be specified for almost any HTML element. Dalam semua elemen kita boleh adakan background. Okay. So background element for the division element, divide element, kita ada background, dia akan keluar dekat divide tu saja. Okay. Dalam kita punya bodies, kita boleh letak dalam bodies. For example here, body, background element, jadi background ni akan jadi in the bodies. Semua kita punya page akan keluar background. Okay. And then HTML table. Okay, kita ada setengah jam lagi. Table are frequently used to organize data into row and column. Okay, saya rasa ada berapa page lagi ni. Okay, the summary attribute, kita boleh gunakan dia untuk summarize the content of the table, and then used by speech device to make the table more accessible to the user. Okay, nowadays there is a program or application of software to use a computer. They call it speech devices. So speech devices ni akan baca the summarize of the table. Okay, dia tak boleh baca the content. They will read the summary. Therefore, table, we need to have the attribute, summarize attribute to enable the blind people to use or to get the information from your table. Okay, sebab tu kita perlukan summarize ni. Because the speech devices will read the summarize for the blind people. Okay, this orang kurang upaya yang cacat penglihatan. Okay, so we want them to access the information as well, like the normal people. The caption element specify the table title.
Okay, it's good practice to include general description of the table information in the table element summarize attribute. One of the many HTML features that make web page more accessible to user with disability. Okay, so the summarize element for disabilities user. Okay, so ini good practice lah bagi semua. Kita kena ingat juga lah, kita ni normal bagi kita. Kita boleh baca dan sebagainya. But remember that some people are disabled, want to access your website to get some information. So please help them by putting the summary attribute in your table. Use the element summary attribute ni untuk membolehkan mereka dapatkan information. Okay, so this is dia punya table punya element. So dalam table dia ada satu kerangka besar. Is a table. Dalam kerangka ni dia mesti ada TR. So dalam TR apa? Table row. Dia ada row, dia ada data. So data tu adalah column. Okay. Dia ada table heading. Kita boleh letak dekat atas table heading. Table heading dia akan boldkan teks dalam tu. And then HTML use caption element to define a table caption. So letak caption untuk table, dia akan define caption for the table. So you can use the CSS juga untuk table, border, clause, column labs column labs combine, di combine style. Okay, heading, text element, border spacing semua. Bukan column style ini call span dia combine untuk column, row span ni untuk combine the rows. And then the ID attribute, you need to define the table. So ID biasanya mesti unik dan dia mudah untuk kita define table mana based on the ID. So the ID biasanya programmer yang guna lah, sebab benda tu adalah key ataupun dia punya kod tertentu yang dia nak mudah untuk kenal pasti. Okay, and then HTML table tag biasanya macam ni lah. Okay, dia ada dalam bracket table ni, kalau close tag dia ada slash. Okay, ni contoh ini TR, TH ni table header, open and close. Table age, open and close. Row, dia akan dalam satu baris. Nampak First name, age. Sebab apa? Table row kat sini, dia close. What happen kalau table row ni dekat atas, dia akan turun yang ni. Yang ni akan turun ke bawah. Okay, so dalam ni kalau perhatikan ada dua kolom. Okay, first name, age, 1, 2. Right? 2. Yang ini dia akan start pada left, yang ini dia start pada center. Why? Because dia gunakan TH. Table header dia dah ada setting di tengah-tengah. Okay. So by default the text in TH element are bold and center. Okay. Yang ni pun regular left align, sebelah kiri. Kalau nak tukar, kita kena masukkan dia center. Okay. Ini contoh lah kalau kita masukkan line border dia. Okay. You can copy this code and then put in your notepad coding ni. Okay, table and then list. Sekejap ni. Oh, kita ada lebih kurang 8 slide lagi untuk habis. Next week kita akan, kami ni kita akan start practical semua boleh? Okay, sikit lagi nak habis. Okay, kita ada order list element UL, unordered list. Dia ada order, unordered. Okay. Create list which item. Kalau kita perhatikan ini adalah list. So dia start dengan UL. Okay. Unordered list. Lepas tu di dalam dia ada list element. Jadi dia akan keluar bullet. Okay. Kalau kita gunakan nombor, dia akan ada order list. Order ni ada nombor 1, 2, 3. Okay. LI ni adalah list element. Okay. OL ni order list. Kalau UL unordered list. Okay, itu je. Okay. So colors, you boleh gunakan color ni. Jadi ada specify sama ada you gunakan RGB, HESA, HNS, ini semua adalah values yang kita boleh masukkan. You can go to the website, search. Okay. Dia punya link semua sekali ni, you boleh dapatkan yang mana satu yang nak gunakan. Tapi masa declaration, make sure that you declare the right. I think dalam tu dia akan letak value, dia browser akan automatic detect ni. Yang mana satu yang digunakan. In HTML, a color can be specified by using a color name. Yang ni sekarang ni, HTML file ni dia dah boleh sebenarnya masukkan ni.
medium, C, green. Okay. Orange, tomato, grey. Okay. Sekarang ni dah ada. Dulu zaman saya tak ada. Sebab now sekarang ni dah ada million colours. So dia dah ada masukkan dia punya values ataupun nama ni. Dia akan keluarkan. Boleh try? Kalau kita nak, kita boleh try orange. So masukkan saja dekat sini orange. Okay, save. And then buka dekat kita punya ni. Mana tadi saya punya? Sini ke? Sini. Nampak dah hilang pula ni. Back. Okay, reload. Ni orange, nampak? Dia tukar ni. Kalau you masuk dekat sini tomato, dia akan keluar color tomato. Okay, you reload dekat sini, dia akan keluar warna tu, warna tomato. Okay, now dah boleh. Before this, masa zaman saya belajar dulu, tak ada. Okay, all these things and tak boleh buat. Okay, now you masuk je apa nama-nama you agak-agak rasa nak pakai, masuk je. Dia keluar, jadi. Kalau dia tak keluar, bermaksud tak adalah dalam dia punya database. Okay, and then color background, you can change the color background. Masukkan HTML. Background dash color dogger blue. Kat sini, dia akan keluar lah. Okay, ini boleh masukkan dimension. Boleh masukkan value juga sebenarnya. Okay, and then color background pun sama. You nak masuk untuk body, background color body tu semua, dia akan keluar. Kalau dekat header you masuk, header ni akan keluar warna yang you masukkan. Kalau paragraph, dekat paragraph dia akan keluar warna tu. Okay, macam ni. Ni dia keluar satu dekat header. You ambil header dia punya, you masukkan dekat sini header ni, yang heading, this is heading ni akan keluar warna ni. Okay, up to you lah nak susun macam mana. Ni contoh ini, style warna lain. Okay. Okay, tutorial now. Okay, saya dah bagi tadi. Okay, the first lab assignment. Dia punya tutorial. Oh, okay, silap ni. Saya tak tukar dia punya date ni. Bukan, ini kita buat assignment untuk latihan saja. Hari Khamis ni kita akan jumpa. So, try to create one tutorial file ni. Okay. So, dengan full name, nama you sendiri kat sini. And then, submit link. Social media link, you masukkan dekat sini. And then, dia ada satu link untuk email. Dia ada address. Dia ada yang ni. Okay. Untuk saya akan semak pada hari Khamis nanti. Tak perlu submit dulu dalam MyGuru. Kita akan buat dulu latihan. Okay, any question? Saya akan turun bawah kalau ada apa-apa persoalan. We still have got 30 minutes before we go to the call. Ada apa-apa persoalan tak? Yang dalam dekat rumah ada persoalan tak? Is it clear? Boleh dapat tak semua? Stop. Clear, doktor. Ada apa-apa persoalan? Ada tak? Okay, kalau tak ada, boleh tak buat dulu Buat yang tadi tu, tutorial yang last tu. You tambahkan nama masing-masing, you tambahkan link, ada table dekat situ. And then on Thursday, kita akan semak sama-sama apa yang dibuat. Sebelum kita submit sebagai assignment, assignment individu 1. Okay, saya nak jumpa tadi siapa yang tersilap tadi. Siapa nama dia? Fashiha. Okay, boleh tak unit atas sekali, tingkat 3 kejap. Saya betulkan dia punya. Ada yang lain ada masalah tak? Dia punya domain dia, subdomain. Ada. Okey, saya rasa hari Khamis nanti kita akan register kita akan registerkan subdomain kita dengan kita punya domain name. You all dah beli, semua dah ada domain name masing-masing? Dah ada tak? Domain yang .xyz. Naufal ada? Yang Naufal dah beli hari tu? Ada Okey, yang lain saya nak tahu juga. Yang lain dah ada tak semua? Ataupun ada yang tak ada ataupun yang tak nak beli? Dah ada doktor. Ada semua? Ada tak siapa-siapa yang tak ada? Ada?
Okey, kalau semua dah ada hari Khamis nanti, tolong bawa hari Khamis you punya username password kita akan buat dekat lab. Okey, hari Khamis Sebab yang ni saya rasa sebab berterabur semua agak sukar untuk saya nak tengok satu-satu. Kita akan buat dalam lab pada hari Khamis. Pastikan you punya tu semua dah settle You dah dapat dah you punya account tu semua dah boleh access dan dia bukan pending lagi. Okey, kita akan buat hari Khamis. Saya minta tadi Fashiha, okey, naik ke atas tingkat 3 sekejap. Saya nak selesaikan you punya subdomain. Yang lain saya rasa tak ada masalah Dah selesai semua subdomain masing-masing. Okey, kalau dah boleh continue dengan tutorial tadi You ubah suai sedikit ikut kreativiti masing-masing. Saya tak fixkan dengan soalan yang ditunjukkan tadi. Hanya sebagai guideline. You boleh tambah apa-apa yang you rasa perlu untuk ditambah pada page yang pertama. Ini adalah tutorial yang pertama. Okey. Boleh, kalau tak ada saya rasa kita berhenti setakat ni saja. Okey, kita yang dekat bawah nak continue boleh continue sementara tunggu untuk masuk ke dewan. Yang dekat rumah saya rasa dah boleh left. Kalau ada persoalan sila tanya segera Okey, saya tak tutup kelas tapi you boleh left untuk you buat kerja masing-masing. Kat bawah boleh tunggulah kalau buat terus kat bawah. Kalau rasa nak pergi ke dewan dah boleh settle, pergi ke dewan. Kalau tak saya akan turun sekejap lagi selepas saya selesaikan Fashiha punya. Fashiha boleh naik Okey, sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Lupa pula, sebelum tu boleh ke kita ambil gambar semua orang kat bawah? Boleh. Kita akan turun dan saya akan turun lepas ni kita ambil gambar sekejap kat bawah Okey, Fashiha sekejap, mental dulu. Terima kasih doktor. Okey, Terima kasih. Terima kasih doktor. Okey, sama. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey. Terima kasih doktor. Okey, sama.